الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى, sambungan kitab kita ni muka surat 11. Wa yu'khazu minhu aidan jawazul a'radil bashariyati 'alaihim idh dhalika la yaqdahu fi risalatihim wa 'uluwi manzilatihim 'inda Allah ta'ala bal zalika mimma yazidu fiha. Wa yu'khazu minhu aidan, dan diambil daripadanya pula, yaitu daripada kata musannif Muhammadur Rasulullah. Jadi kita masih dalam perbicaraan syahadah yang kedua, yaitu berkenaan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua kalimah syahadah ni, yang mana syahadah yang pertama berkenaan ataupun bersangkut paut dengan ketuhanan, iaitu sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan syahadah yang kedua bagi syariat kita ini, iaitu pengakuan naik saksi daripada hamba, iaitu seseorang yang ingin masuk Islam, maka dia mesti mengucapkan kalimah syahadah yang kedua, yaitu Muhammadun Rasulullah. Jadi apabila disebut dua kalimah syahadah ini, ada terkandung bagi kalimah syahadah ni banyak makna. Berkenaan dengan sakutan dengan Allah Ta'ala dulu ni dah bicara dah. Berkenaan bila seseorang membuat pengakuan asyhadu an la ilaha illallah, maka segala sangkutan, segala kelaziman bagi Allah ni turut juga diperakui di dalam syahadah dia. Yang kedua berkenaan dengan syahadah bersangkut paut dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu mengucap kalimah syahadah Muhammadur Rasulullah, maka di antara makna yang terkandung di sebalik pengakuan syahadah yang kedua ini, kita juga mengakui bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan seorang utusan daripada beberapa utusan Allah. Dan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataupun disampaikan, maka kita juga turut menerima. Tak boleh orang yang mengaku Muhammadur Rasulullah hanya terima sekadar diri Nabi sahaja, sedangkan bawakan Nabi syariat ataupun dakwah yang Nabi sampai, syariat yang Nabi sampaikan kepada kita ni kita tak menerima. Maka tak terhasil makna Muhammadur Rasulullah. Kerana apabila seseorang membuat pengakuan kata Nabi Muhammad sebenarnya memang salah seorang daripada utusan-utusan Allah yang diutuskan kepada umat dia. Jadi kalau Nabi dulu, Rasul dulu diutuskan bagi mereka ini Rasul masing-masing. Begitu juga umat Muhammadiyah ini, Allah utuskan Nabi kita SAW. Jadi apa sahaja yang Nabi bawa dan segala sifat-sifat yang wajib bagi Rasul mesti ada, mesti sungguh dengan Nabi kita SAW. Di apa lagi makna yang terkandung di bawah pengakuan syahadah Muhammadur Rasulullah? Ini kita akan sambung ni. Dan diambil daripadanya, diambil dengan akal, iaitu difahami. Difaham daripadanya, daripada perkataan Muhammadun Rasulullah tu pula, sebagaimana dipaham juga bahawa mesti bersifat segala Rasul ini benar, mustahil, tidak boleh terima sekali berlaku dusta ke atas sekalian utusan ni. Hak ni pun termasuk juga kita menerima dan kita mengiktikad
harus, yakni boleh segala a'rad basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Mana bila disebut kita mengaku kata Nabi Muhammad itu Rasulullah dan Rasul-Rasul lain pun Rasul, maka kita juga menerima dan memperakui bahawa mana-mana Rasul pun harus bersifat dengan a'rad basyariyah. A'rad basyariyah ni kita kata sifat-sifat kemanusiaan semula jadi. Bagaimana manusia, orang kita juga berhajat kepada makan minum, maka Nabi-Nabi pun makan minum sebagaimana manusia yang lain. Kalau orang-orang biasa ini beranak, bernikah kahwin, maka Rasul-Rasul pun bernikah kahwin. Sebab Rasul-Rasul pun daripada kalangan manusia juga. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Kalau manusia ni Allah perhiasi, Allah pelengkapkan kejadian manusia dengan Allah adakan keinginan juga kepada anak isteri, begitu juga sekalian Rasul pun. Sebab apa? Sebab mereka ini juga dari kalangan manusia. Dia panggil sifat kemanusiaan. Tapi sifat kemanusiaan yang tidak mencarikan dan menjatuhkan makam kedudukan Rasul. Walaupun mereka ni manusia, tapi tidak sama sebagai manusia yang lain. Sebagaimana kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Muhammadun basyarun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Bila kata manusia, sifat kemanusiaan. Takkan bila kata orang tak boleh makan baru boleh jadi rasul, dah. Mana makan minum daripada seorang rasul tidak menjejaskan dan menjatuhkan kedudukan dia seorang rasul. Ini nak menyabitkan rasul itu tidak bersifat dengan uluhiyah dan malakiyah. Menafikan dua sifat, iaitu sifat uluhiyah. Mana bukanlah rasul itu Tuhan. Sebagaimana pahaman-pahaman yang sebelum Nasrani yang mengatakan Isa anak Tuhan. Dia pun manusia. Dan menafikan sifat malakiyah, sifat malaikat yang tidak makan, tidak minum. Sebab tu orang-orang Yahudi waktu tengok Nabi kita SAW jalan kut Mekah, mereka kata ma li hadzal rasul, apa ni rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq, ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq, apa makan legu orang lain juga, berjalan pi ikut pasar-pasar cari barang, cari menyempurnakan hajat. Rasul mana boleh makan? Tu lepa yang pandai-pandai buh syarat. Sedangkan Allah yang sebut ba'asa rasulan minkum. Allah lah yang mengutuskan rasul itu dari kalangan manusia juga. Sebab apa? Hikmah dia. Ulama kata supaya mudah manusia ni nak contoh. Nak ikut senang pasal manusia siapa kita juga. Jadi tidak menjejas mana harus ni, mana tidak menafikan kedudukan dia seorang rasul. Harus boleh bersifat walaupun sama macam orang ada sifat kemanusiaan, tapi sesempurna sifat manusia lah. Tak sama macam orang lain. Sebab tu Imam Ibn Hajar Asqalani kata Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari, dan dia bukan juga manusia yang lain. Mana walaupun Nabi kita ni seorang manusia, tapi dia tak semacam orang lain. Bila kita kata dekat orang, hang ni tak macam orang, takkan dia bukan orang. Kan kita menafikan sifat dia tu, akhlak dia tu, perangai dia yang tak elok. Hang perangai ni tak macam orang. Bukan kita menafikan keadaan dia ni seorang manusia, sifat dia tu. Sebab tu Imam Ibn Hajar kata walaysa kal bashari, walaupun dia manusia tapi tidak sama, tidak setaraf, tidak serupa dengan orang lain. Bal huwa yaqutatun, tapi Nabi ni bagaikan satu butiran permata yang bernilai. Wan nasukal hajari, sedangkan seluruh manusia itu bagaikan batu-batuan saja. Nilai tinggi darjat Nabi lagi berbanding dengan manusia yang lain. Walaupun Nabi kita ni di kalangan manusia,
tapi tak serupa macam orang lain. Yang sempurna bagi setiap sikap dan sifat-sifat yang mahmudah. Ini antara perakuan yang mesti kita terima. Sebab bila dikata Muhammadur Rasulullah, kita mesti terima kata Nabi dari kalangan manusia. Ini nak menolak beberapa pahaman yang kata bila kata Rasul, dia mesti ada sifat ketuhanan, tak macam orang. Oh, mereka pandai-pandai duk buh syarat lagu tu. Sedangkan Allah utuskan Rasul ni, orang mudah umat ni nak turut. Kalau Rasul duk semayang tak berhenti, pasien tak makan, mampu kita kan. Pasal apa tu dia sampai tak makan? Tak makan dah dia malaikat. Yang kata payah pula nak ikut. Sebab Rasul ni diutuskan supaya diikut, dicontohi oleh umatnya. Dia nak ikut Nabi guru mana dia pasien tak makan, teruk kita. Menafikan hikmah di sebalik perutusan dia seorang Rasul. Sebab tu Allah pilih Rasul ni dari kalangan manusia. Kalau Nabi boleh buat akhlak begitu, takkan hampa tak boleh. Hampa pun orang macam dia juga. Jadi banyak hikmah di sebalik Allah lantik, Allah utuskan Rasul itu dari kalangan manusia. Ini bila kita kata Muhammadur Rasulullah, harus boleh segala a'rad basyariah. Apa makna a'rad basyariah? Yakni perangai tubuh manusia. Ini makna perangai ni bukan kelaku ni, makna perangai ni keadaan kehidupan struktur tubuh badan kita ni macam orang lain, perlu makan minum, yang mana kita berhajat kepada nikah kahwin, cari ehwal kehidupan. Harus benda tu boleh. Maksud boleh, tidak menafikan kedudukan dia ni seorang Rasul. Bila kata dia cari makan lagu orang, maka jatuhlah pangkat dia tak boleh jadi Rasul. Dah, harus. Jaizun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i fin nisa'i hilli. Wajaizun fi haqqihim kal akli. Harus pada hak mana-mana Rasul pun mereka bersifat dengan a'rad basyariah kal akli, sebagaimana makan minum. Nabi Rasul pun kena makan minum. Allah jadikan kehidupan kita atas dunia ni berhajat kepada makan minum. Nak meneruskan kehidupan kita kena makan minum. Malah kalau sakit kena berubat. Nabi SAW sakit pun Nabi berubat. Sebab tu para ulama menghimpunkan amalan-amalan perubatan ini, bubuh tajuk kitab dengan Tibbun Nabawi. Sebab manusia, dia ada sakit, dia ada sihat, dia ada susah, dia ada senang, dia ada suka, dia ada sedih. Sifat manusia. Kita tak boleh kata, oh Rasul apa lagu tu, sedih lagu orang, ada nama pun orang. Sebab tu ada 2-3 kisah sifat kemanusiaan Nabi. Ada seorang sahabat daripada Madinah nama Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ni dia orang besar di Madinah. Masa dia masuk Islam ni, dalam peperangan Khaybar, Nabi bagi kat dia harta banyak. Harta dia banyak sampai orang-orang Madinah Ansar ni ada juga yang seorang dua yang duk kata awak Nabi bagi kat depa, puak ni baru je masuk Islam. Dekat ahli-ahli muhajirin banyak bagi. Sahabat-sahabat yang duk luar daripada Madinah bagi. Kita orang Madinah tak dapat apa pun. Bagi kat puak tu dulu. Salah yang Nabi bagi banyak ni Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ni, dia bini banyak. Bini 10. Masa Nabi mai ke Madinah, dia masuk Islam, Nabi kata, Aqra' bini ada berapa? 10 Rasulullah. Oh, tak boleh Nabi kata. Kena buang 6, tinggal 4. Pasal masa tu turun syariat, tak boleh bini. Fankihu ma tabalakum minan nisa' masna wa sulasa wa ruba'. Takat 4 je. Tu kelas tengoklah. Kena tolak 4 atau tolak 6, tinggal 4. Dia anak banyak orang. Anak jantan dia lebih 10 orang. Satu hari dia pergi rumah Nabi ni ada hajat. Dia tengok Nabi duk main dengan anak-anak cucu. Sayyidina Hasan Hussein ni, Nabi ni mesra kan, dengan anak cucu melawak, main apa semua. Dia ni orang besar. Dengan anak cucu, anak-anak dia tak pernah melawak. Cengih, ni orang Arab mah. Balih relin tu terjun tanah lah buat tu. Cengih.
Dia duduk tengok Rasulullah melawak cum gomoi lah macam Tok Wan main dengan cucu. Tengok ya Rasulullah. Tengok Rasulullah ni, saya anak jantan saja 10 orang. Saya tak pernah angkat dukung cum mereka. Nabi kata, Aqra, perasaan begitu datang daripada sini. Nampak ke mana benda tu tak ada dalam perut hang, Nabi kata. Tapi ingatlah, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak ada perasaan kasih sayang dalam hati, Allah pun tak kasih kat dia. Lepas pada tu balik dia main gomel dengan anak cucu dia. Sahabat, mana kemanusiaan? Kita ni tak apa, boleh cucu duk usaha. Nama pun manusia. Sifat kemanusiaan. Dalam sejarah hak lain, sedih Nabi. Berasa pedih hati. Nabi pun berasa juga. Tapi tak menjatuhkan darjat dia seorang Rasul. Takkan main dengan cucu tu hilang jawatan jadi Rasul kot. Awak menjejaskan sifat buruk ke? Malah tu sifat-sifat yang baik. Sifat kemanusiaan. Masa Tun Fatah Mekah. Bila Nabi SAW tawan balik kota Mekah. Nabi kata, semua orang hari ini ku lepas ayyuhan nas. Antumut tulaqa la tasriba alaikumul yawm. Nabi bebas semua. Nabi kata semua hari ini ku maaf apa saja yang kamu buat dekat aku satu masa dulu. Tapi Nabi kata 14 orang ataupun 13 orang. Setengah kata 15 orang. Nabi kata 15 orang ni kalau mereka runtun ke lambu Kaabah pun Nabi kata bunuh. Di antara yang masuk senarai ni tuan-tuan, iaitu Wahsy bin Harbin. Wahsy seorang hamba yang dimiliki oleh Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah, dia hangat hati dekat Sayyidina Hamzah pasal pak dia mati dalam perang Badar, dalam perang tanding. Perang tanding ni sebelum bermula perang secara beramai-ramai, Islam zaman dulu ni dalam sirah Nabawiyah sebut dia akan perang tanding dulu. Satu kumpulan dari pihak Islam, Nabi dan para sahabat, satu kumpulan daripada musyrikin sebelum bergempak ke semua. One by one dulu. Pak-pak musyrikin jerakah. Oi, pak-pak Islam, hampa tak ada hak jantan dah ke? Takkan mai ramai-ramai ya. Wak keluar seorang tokoh. Kita pelaga satu sama satu dulu. Pak Islam kata, awak hayat kami penakut. Kadang-kadang lawan syair dulu. Arab banyak syair lah. Saya cerita, faham lah nak ambil mantuk ni. Arab ada syair-syair dia tu. Selalunya ada wakil daripada Islam ni. Sayyidina Hasan bin Sabit ke, Sayyidina Abdullah bin Rawahah, mereka panah dengan syair dulu. Tu Islam masa tu. Daripada peradaban, penguasaan bahasa tinggi manusia, panah dengan syair, kena lah. Panah syair ada cerita dalam surah Nabawiyah. Akhirnya, wakil daripada puak musyrikin, geng-geng sama-sama lapis. Kalau tua sama tua lebih kurang lah. Kalau belah Islam ni hak tua, belah musyrikin muda tak mau. Tak mau lawan hang budak-budak. Mau sama naik. Jadi wakil hak geng atas-atas ni pada masa tu 50-an lah. Sayyidina Hamzah ni tua pada Nabi kita setahun je. Bukan banyak. Tahun perang Uhud, umur Nabi 53. Umur Sayyidina Hamzah 54. Perang Badar, umur Sayyidina Hamzah 53. Apa umur lah. Wakil daripada puak musyrikin, Utbah bin Rabi'ah. Pak Hindun. Ini dalam perang tu, Sayyidina Hamzah mengelak sekali dua ya, terbelah. Sayyidina Hamzah ni kemah sungguh. Orang dia jenuh. Kuat. Sayyidina Hamzah mati. Bila mati, masuk pusingan yang kedua, Sayyidina Ali pula. Geng Sayyidina Ali ni geng muda-muda. Sayyidina Ali pun terbelah badan. Ada tiga orang juga lawan. Jadi Hindun tu hangat hati tu dalam perang Badar. Akhirnya dalam masa 1 tahun dia usaha untuk melatih seorang orang yang pandai untuk ni balin lembing ni. Cekap sungguh balin lembing. Baling kot belakang pun kena. Puak tu zaman tu gitu. Kemahiran mereka tinggi dalam peperangan. Ada yang panah daripada bawah kuda. Nak panah dia payah kena duduk bawah pokok kuda. Nak panah kena cup pergi gitu. Ada setengah sahabat Nabi yang hebat. Lari deras pada kuda. Kuda ligan tak dapat. Dalam
Bukhari dah cerita. Mula sahabat Sayyidina Hamzah ni jago besar. Akhirnya dia latih seorang hamba dia ni nama Wahsy bin Harbin. Dia kata, Wahsy, hang tak ada kajalin aku bagi tugas kat hang dalam peperangan Uhud. Ini satu tugas sahaja, iaitu buru dan bunuh Sayyidina Hamzah. Kalau boleh mati, lagi bagus. Hadiah aku bagi dekat hang sekian-sekian dan hang ku merdekakan. Maka dalam cerita sirah ni, bila Sayyidina Hamzah gugur sebagai syuhada dan Sayyidus Syuhada, bila Rasulullah kutip balik jenazah-jenazah dan dikebumikan, jatuh dalam hati Nabi, aku nak balas balik. Lagu mana mereka buat kat Sayyidina Hamzah dicincang melebihi 70 potongan. Cincang balas. Mereka nak ambil Rasulullah tak boleh. Sahabat buat pelari masuk dalam bukit. Mereka patah balik. Mana jenazah para sahabat ada semua mereka cincang. Cincang lah. Hindun ambil hati, pepak hati Sayyidina Hamzah. Punya dendam. Tapi bila Nabi SAW tawan, Nabi bagi senarai, Hindun masuk senarai. Hindun. Nabi kata, runtun ke lembu Kaabah pun bunuh. Tapi yang kata Rasulullah, bila wahyu Tuhan turun, hanya dibenarkan bunuh 4 orang saja. 4 orang saja. Seorang perempuan nama Qaribah. 2-3 orang lagi termasuk nama Abdullah bin Khattal, Dubabah bin Miqyas, ada seorang yang lupa lah dalam riwayat. Sayyidina Ali bunuh 4 orang sahabat. Ada 3 orang jantan, seorang perempuan, Qaribah. Qaribah ni dia hamba ataupun orang yang bersangkut dengan Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal ni jadi murtad. Akhirnya mereka ni dibunuh. Termasuk senarai itu Hindun dengan Wahsy. Tapi bila mereka bersedia menerima Islam dengan sepenuh hati, Nabi terima. Qul in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau kamu berhenti daripada mengikut agama yang kufur sebelum Islam, masuk saja kamu Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Allah ampun habis dosa. Al-Islam yajubbu ma qablaha. Nabi kata Islam menampung apa kesalahan yang kamu lakukan semasa kamu di dalam masa murtad, masa kamu kufur itu. Lalu bila Nabi terima kekalahan mereka dan mereka tobat tak mau buat ni, Nabi buka tangan walaupun senarai keluar 15 orang. Nabi kata runtun ke lembu Kaabah, tetap apa ni? Masuk Wahsy. Bila Nabi terima taubat mereka, Nabi tanya, ni siapa dia? Siapa dia? Nabi tanya dia, kamu ni nama apa? Saya ni Wahsy ya Rasulullah. Oh, Wahsy. Wahsy inilah yang saya dapat khabar kata bunuh pak nakan saya Sayyidina Hamzah. Saya ya Rasulullah. Cuba cerita kamu bunuh lagu mana Sayyidina Hamzah? Sebab Sayyidina Hamzah ni bukan kata nak tetak dah, nak masuk dekat tak boleh. Dia lincah, hebat sungguh, mendekat. Jenis orang mendekat. Bukan kata nak masuk boleh buat dah, nak masuk dekat tak boleh. Masuk dekat tak boleh. Dulu dia kata ada tok guru seorang, Tok Haji Duit, Tok Wan Pak Nyang Izzuddin, takat 3-4 orang nak masuk dekat tak dah. Mendekat lepas tu. Jadi dia cerita kat Nabi satu-satu macam mana yang dia boleh bunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya menitik air mata Rasulullah kata, tak apa Wahsy, aku maafkan segala kesalahan kamu di waktu kamu dalam kufur. Sekarang kamu dah Islam jadi saudara aku. Mai aku nak bai'ah dekat kamu, bai'atun nisa. Ada cerita dalam surah panjang lah, bai'atun nisa. Cerita nak patuh perintah Allah, jangan berzina, wala yastariqun, wala yaznun. Jangan duk berzina, jangan apa. Banyaklah benda-benda yang Nabi bai'ah. Kemudian Nabi pesan dekat Wahsy, kata Wahsy, walaupun aku sudah terima kesalahan kamu, cuma satu saja aku nak minta, kata Rasulullah, setiap kali aku bersama dengan para sahabat, tolong jangan duduk di depan aku, Nabi kata. Sebab apa? Bukan pasal aku berdendam kat kamu. Sebab bila aku tengok kamu, aku teringat Sayyidina Hamzah. Saya lepas cincang, tak sakit hati, tak pedih hati. Manusia. Nabi kata, aku pun mempunyai hati sebagaimana hati orang lain juga. Masih terguris perasaan Nabi. Wahsy kata, lepas daripada Nabi nasihat tu, dia tak pernah jengui di depan Nabi, melainkan duduk ujung-ujung. Orang tanya, pasal apa tak masuk pergi duduk depan? Aku takut kalau Rasulullah tengok aku gerentak hati Nabi, tak bau syurga aku. Dia tu Nabi nak cerita apa? Takkan kita nak kata tu dia dendam sampai tu. Kan Nabi dendam. Kan benda sejarah pedih.
Bila tengok aku tu, walaupun tak marah, tapi terasa luka dalam hati ni, payah. Abang, sifat kemanusiaan. Nabi kata, tolonglah jangan duduk di depan ni. Bila duduk di depan ni, aku tengok kamu, aku teringat kat Sayyidina Hamzah. Cincang. Tak kenal jenazah nak. Hancur. Pasal ibu jari kaki Sayyidina Hamzah ni ada tik lalat ni, orang boleh cam. Nabi kata ni tik lalat ni tak ada orang lain daripada pak menakan saya. Tak ada, muka hancur kan. Mana boleh cam jenazah. Tapi boleh tahu Sayyidina Hamzah cari tak ada. Tengok kaki tu, himpun. Bukan cukup lengkap satu badan. Cincang. Cincang jenazah. Terguris hati Nabi. Sebab tu Nabi kata kat Wahsy, janganlah dia main duk lintas ke depan ni. Sebab tu dia kata, pas pada tu dia duduk ke belakang. Itu nak abang, sifat kemanusiaan. Sedih. Dalam hati tu berasa sedih tu. Bukan menafikan kedudukan Nabi tu jadi Rasul. Bila sedih tu, tak boleh jadi Rasul dah lah. Tu kata harus. Biasa. Ada sedih, ada suka. Kadang-kadang gelak Rasulullah. Kadang-kadang Nabi teriak. Ada yang masa Nabi rungsing, Nabi sedih. Sifat manusia. Itu dalam Syama'il Muhammadiyah. Disebut sifat-sifat kesempurnaan sifat Nabi kita sebagai seorang manusia. Ini tidak menafikan perangai tubuh badan. Mana sifat keadaan tubuh badan manusia. Kalau manusia perlu makan minum, Nabi pun makan minum juga. Allah jadi kehidupan atas dunia begitu. Nak teruskan kehidupan memelihara nyawa, jaga pada mudarat, kena makan. Tak boleh duk buat kemas, tak mau nak makan. Dia kata, saya zikir banyak dah tak makan. Duk esok, orang kena usung pergi tambah hayak lah tuan-tuan. Ada seorang dulu lepas cerita, duk dengar cerita Tok Wali banyak hari tak makan, tak ada apa. Tak apalah, lepas Tok Wali. Dia pun berasa lagu wali dah kot. 2 hari dia tak makan, mak dia kata hang makan. Masuk hari ketiga berbuih mulut. Masuk hari yang keempat jaga-jaga duk diwat orang tambah hayak. Kita tahap kita ada buat kemas lagu tu. Ni jumpa masa manusia kena makan. Kita pederah pergi buat duduk tiru lagu tu. Mana boleh. Tu pun mereka pun makan macam kita juga. Mereka duduk mujahadah. Mereka duduk berlatih tu lama. Mana kurang makanan apa tu? Kita daripada duduk sentai 4 pinggan tetapi makan suku. Dia nak kelupuk. Mana boleh buat gitu. Itu sifat a'rad basyariah, sifat tubuh badan manusia. Atas mereka itu segala Rasul. Sebab apa? Harus tu. Kerana yang demikian itu bersifat sekalian Rasul dengan a'rad basyariah tu tiada memberi cedera, yakni tiada menjadikan lekeh ataupun jatuh pada risalah mereka itu pada makam, maka pada kedudukan seorang Rasul. Dan bila kata serupa macam orang, tak menjatuhkan darjat. Bukanlah menafikan kedudukan berlawanan, menafi kedudukan dia ni seorang Rasul. Rasul-Rasul pun macam tu juga. Kalau kita berhajat, teringin bernikah, kahwin, beranak, pinak, maka Nabi pun begitu juga. Pasal dia seorang Rasul daripada kalangan manusia. Jadi bersifat Nabi-Nabi dan Rasul ini dengan sebagaimana sifat manusia, tidak menjejas menjadi lekeh keadaan risalah mereka. Jadi lekehlah Rasul dah. Dan ketinggian martabat pangkat mereka itu pada Allah, yakni di sisi Allah. Tak menjatuhkan darjat mereka di sisi Allah. Ya pangkat-pangkat mulia ni semua ukuran di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia, masa tu majoriti mana-mana Rasul pun dimusuhi oleh kaum dia. Faqud udiya alaihim. Udiya lahu. Dalam hadis Bukhari kan, waktu Nabi memastikan yang mai dekat Nabi itu adalah malaikat Jibril. Bila ditanya kepada Waraqah bin Naufal, sepupu Sayyidatuna Khadijah, haza namusun, itulah namus, iaitu Jibril yang datang kepada Rasul sebelum kamu sebagaimana datang kepada Musa. Tapi kamu kena tahu, hai Muhammad, kelak nanti kamu pasti diseterui oleh kaum kamu. Aku ni berharapkan laitani syababan. Aku mengharapkan aku masih lagi kuat.
La ansuruka nasran muazzara. Aku pasti akan bantu kamu dengan sepenuh bantuan. Bila? Sewaktu mereka mengusir kamu daripada Mekah. Itu kalau nak kira pandangan majoriti manusia, tolak Nabi. Yang duk kira iktibar tinggi, pangkat, mulia, tak lekeh ni di sisi Allah. Di sisi Allah, di sisi manusia, masa tu majoriti di Mekah tolak dakwah Nabi. Tidak, Nabi tak paksa, tak suruh para sahabat hijrah. 3 kali hijrah, bukan sekali. Sekali hijrah ke Habasyah. Hijrah pula kali yang kedua 100 lebih. Ke Habasyah juga. Negeri yang memberi perlindungan sebab tekanan ke atas orang Islam begitu kuat. Sampai pangkat mereka nak bunuh orang-orang Islam. Kemudian baru hijrah ke Madinah. 3 kali hijrah. Pasal tak boleh dulu. Gangguan, tekanan yang cukup kuat daripada musuh-musuh. Wah, majoriti mereka. Ini yang kita mulia-mulia ni ukuran dia pangkat tinggi di sisi Allah. Di sisi Allah tidak menjatuhkan kedudukan seorang Rasul. Walaupun mereka berperangai, bersikap sebagaimana sikap manusia. Tapi taklah sifat-sifat hak tak elok tu tak ada kat Rasul. Sifat-sifat buruk tu tak ada kat Rasul. Macam Nabi Musa marah dekat abang dia Nabi Harun. Marah-marah kerana Allah. Hang ni Harun. Hang tak tegur mereka kot. Dia cekak jenggut Nabi Harun. Beruban belah cekak tu. Kuat Nabi Musa ni dia cekak ni. Jenggut Nabi Harun tang mana dia cekak jadi beruban. Cekak lagu tu. Hang ni kuduk habang dah masa tu. Nabi Musa pi khalwat di Bukit Tursina munajat. Tuan suruh bercukup 40 hari nak turun kitab Taurat tu. Balik mai tengok habis kaum dia tu kaduk sembah anak lembu Musa Samiri. Nabi Musa marah pasal maksiat yang berlaku, bukan pasal kita kata perongeh tak ketawa halal. Dah. Dalam tafsir sebut marah kerana Allah Nabi Musa. Bila Nabi Harun kata aku suruh dah, depa ancam sampai nak bunuh aku, hang tak apalah, kemas lagu aku ni takat tu je aku boleh. Baru Nabi Musa tak, jangan pasal seteru kita difitnahkan menjadi musuh. Akan Nabi Musa akur balik. Bukanlah Nabi Musa marah tak ketahuan, wa alqal alwah, dan Nabi letak lauh. Lauh papan yang daripada Bukit Tursina. Bukan alqa alwah tu lempak dengan empuk. Ibadah kata Nabi Musa marah dekat Nabi Harun, dia lempak papan-papan lauh tu empuk. Bukan empuk. Ulama mentafsirkan makna alqa di situ. Alqa 7-8 makna. Wa alqahu fit tabut. Waktu Nabi Musa nak kena peranyut di dalam sungai Nil, mak dia bubuh letak di dalam kotak. Jadi mak ni penuh kasih sayang, tak anak tak guna, lempak nak tu kah? Berapa alqa ni lempak bermakna alqa juga. Di mak Nabi Musa, ambil Nabi Musa bubuh dalam kotak nak peranyut dalam sungai ni penuh kasih sayang, takkan mak pi tahu gitu ikut. Alqa Nabi Musa macam tu. Bukan Nabi Musa ambil papa tu gedebam tahu lagu tu. Banyak daripada tafsir gitu. Itu mencacatkan makam Rasul. Nampak tu dia apa metra tu juga. Bukan lagu tu kan. Kalau cerita-cerita bawa sampai lagu tu rosak kita. Pasal kita memandang ada sifat-sifat yang tak elok. Perongeh tak ketahui lah siapa kata elok. Tak boleh kita sandak kepada Nabi Musa. Alqa di situ ulama mentafsirkan dengan maksud letak Nabi Musa alqa alwah tadi ni bagaikan meletak mak Nabi Musa, letak Nabi Musa dalam kotak. Mak mana lempak anak lagu tu. Kalau boleh mak Nabi Musa tak mau peranyut, tak ada jalan lah. Lepas duk buat operasi hari-hari bunuh. Daripada mati kena cincang. Andainya anak ni tak selamat, biar dia mati dalam keadaan itu tidak dibunuh. Itu yang bubuh dalam tabut dalam kotak tu kan, peranyut-peranyut. Noh, pergi duk berhenti belakang rumah Fir'aun pula. Itu ketentuan Allah. Dan benda-benda hikmah yang banyak di sebalik benda yang berlaku. Sebab apa sangkut dengan cerita yang panjang dalam tafsir kita ni. Itu nak cerita kata berkenaan dengan mana-mana Rasul pun lagu tu lah. Tak ada kelaku, kelayak, akhlak, perangai mereka yang menyebabkan jatuh martabat. Itu dalam takrif kita sebut dah dulu.
salimun an munaffirin, zakarun hurrun, balighun min bani adama. Lepas tu syarat nak jadi rasul lagi, salimun an munaffirin, sejahtera, tidak ada daripada sifat-sifat yang meliarkan manusia untuk masuk dekat. Kalau manusia tak boleh masuk dekat, apa hikmah dilantik jadi rasul? Sedangkan dilantik jadi rasul ni nak bagi suruh manusia ikut. Tiba tengok tu dia rasul, teratu ke? Rosak hikmah. Di sebalik diutuskan dia menjadi rasul, itu tak boleh. Mana rasul pun tidak pernah melakukan satu tindakan, satu perbuatan yang menyebabkan jatuh ketinggian dan menjadi lekeh kedudukan mereka di sisi Allah. Buat dosa, lekeh kan? Nabi pun buat dosa, salah besar. Sebab kita kata Nabi Adam pun berdosa. Hai, kalau Nabi berdosa, lekeh. Berdosa ni lekeh kan? Lagu kita berdosa memanglah kita jenis bukan Nabi, bukan Rasul, bukan wali. Tapi kalau seorang Rasul buat dosa, oh lekeh. Rasul meteratu. Tak nampak hebat. Itu tak boleh. Itu ulama mentakwilkan makna-makna dalam Al-Quran ni. Dia Quran. Yang maksud dia tu banyak luas. Tetapi yang demikian itu bersifat ataupun bersikap mana-mana Rasul itu dengan a'rad basyariah itu setengah, yakni sebahagian daripada barang yang yakni perkara-perkara yang menambahi pada martabat mereka itu, malah bersifat mereka lagu tu menaikkan darjat mereka lagi di sisi Allah. Nabi-nabi makan, kita pun makan, tapi makan nabi-nabi tak sama macam makan kita. Daripada sudut kemanusiaan sama, tapi daripada sudut kesempurnaan perbuatan jauh lebih sempurna perbuatan nabi-nabi dan rasul. Nabi-nabi dan rasul makan minum, setiap kali makan minum hati mereka memanglah duk ingat dekat Allah, tapi niat mereka setiap kali makan minum untuk menambah tenaga, untuk melaksanakan ibadat dan perintah Allah. Walaupun mereka makan minum lagu kita, mereka makan sebagai nak menunjuk syariat, benda ni halal dimakan oleh umat. Jadi wajib. Perbuatan rasul-rasul ni berkisar atas sunat dengan wajib saja. Makruh pun tak ada, harus pun tak ada. Tu punya kedudukan rasul. Kita ni harus berlambak, makruh haram pun berkenjar. Bukan buat ibadat saja. Kalau dulu main sembahyang, belaga ayam belaga juga. Lama-lama sekali dia tikam juga. Lama-lama sekali dia mengorat juga. Sifat kita manusia ni ada kekurangan dia. Rasul tak ada. Perbuatan, perkataan mereka ni, hati dan niat mereka ni berkisar di atas wajib dan sunat saja. Itu punya mulia tinggi derajat mereka di sisi Allah. Lintasan dalam hati kita ni lintas macam-macam. Hak baik pun lintas, hak buruk pun lintas. Rasul tak ada. Lintas main semua lintasan dalam khatir hati, semua benda baik-baik saja. Perkataan mereka pun semua perkataan yang membawa kepada pahala saja, wajib ataupun sunat. Dan kalam-kalam lara tak ada. Contoh dalam bab makan lah. Contoh makanan yang terbaik, itulah Nabi-Nabi dan Rasul lah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bagi contoh waktu jadi raja. Nabi Yusuf sama. Sebab Nabi Yusuf berketurunan Nabi Ibrahim. Akhlak perangai dalam bab makanan Nabi-Nabi ni lebih kurang ya. Nabi Ibrahim ni dalam riwayat sebut kitab Ibnu Katsir cerita Nabi Ibrahim takkan makan kecuali dia akan keluar cari fuqara wal masakin untuk makan bersama dengan dia. Walaupun dia kedudukan dia raja Nabi Ibrahim, dia akan keluar berjalan kaki kadang-kadang sampai 3 batu kan. Cari orang susah untuk dia makan. Buka makan, panggil orang susah makan. Nabi Ibrahim makan tidak pernah melebihi 7 suap. 7 suap. Atau kata makanan yang dicontohi perbuatan para rasul ni yang terbaik. Kita lagi tak belahak. Kadang hampa duk. Tak jaya tengok bulan puasa. Kalau rokok lama-lama, cendol pun lompat keluar. Dia sesah tu sampai tahun ni.
Sampai orang tanya tak payah maghrib lagi. Nanti sah bercakap pun jadi gitu ni. Rapat hari awal puasa selesai jadi gitu. Kan? 3 jenis ayak, 3 ada balas buka puasa. Nabi dah, Ibrahim 3 batu dah. Jalan kaki 3 batu cari fakir miskin. Ada tak jumpa fakir miskin dia tak makan orang itu. Tu. Bukan makan lagu kita belak-belak. Kita ni apa tak pernah try kan. Tak ada lah jual kot kedai kita nasi goreng Amerika. Amerika tak makan nasi goreng pun kita jual kan. Dia punya makan macam-macam. Tak apalah kita ni umat makan halal makan je lah. Cuma nak cerita kata daripada sudut contoh perbuatan rasul-rasul Nabi macam tu juga. Sakit demam. Nabi-Nabi sakit demam. Tapi Nabi berubat. Tadawu ibadallah. Berubatlah wahai hamba Allah. Allah Ta'ala tak letak pada likulli da'in illa dawa'un. Tuhan tak letak bagi setiap penyakit kecuali ada ubat dia. Cuma Nabi kata satu saja tak ada ubat. Ada 2 lah riwayat lain. Yang pertama, tua. Yang kedua, mati. Dan mati tak ada ubat. Ada jual ubat tak bagi mati tak ada. Dan ubat tak bagi tua, makanlah apa pun. Tua apa tu. Dia kata saya makan ni apa? Lama mana 40 tahun lah. Dia kena tua dah. Uban boleh sembunyi, tang tua tak boleh sembunyi. Rambut berkilat lagi tak ada uban. Boleh bubuh merana bagi jadi hitam. Tapi ada nak kuat, tak ada nak kuat. Dulu hujan turun celapak pergi mandi hujan lah. Hujan turun celapak lari balik. Kena hujan, demam teruk pada orang. Dia lagu tu. Dia tak ada ubat lah tu. Nanti Nabi SAW berubat. Lepas tu ada dalam kitab Tibbun Nabawi, Imam Ibnu Jauzi pun ada sekarang. Kitab Tibbun Nabawi, kitab Tibb Imam Jalaluddin Sayuti, kitab perubatan Nabi ajak para sahabat. Sebab manusia kan, dia mana ada street kita sihat kuat. Ini Nabi-Nabi kita pun macam tu, tukar-tukar sakit. Nabi-Nabi lain pun begitu juga, demam siapa dengan kita kan. Tapi Nabi di ujung usia Nabi lagi sakit teruk, apa kali tak sedar diri. Tak sedar diri sampai muhaddisin kata 17 waktu semayang Nabi tak naik. Sebab sakit yang Nabi tanggung tu semakin berat. Semakin berat sampai Nabi tak sedar diri. Kadang-kadang sampai tengah malam. Nabi jaga-jaga Nabi tak ada Aisyah masuk lagi. Dan waktu semayang masuk lagi, para sahabat kata masuk dah ya Rasulullah. Pergi suruh cari Abu Bakar, suruh dia jadi imam, suruh bilai. Bilai azan. Mayang Isyak kadang-kadang pukul 4 pagi. Bab Nabi dalam keadaan jatuh tak sedar diri. 17 waktu Nabi tak naik. Itu sakit. Rasulullah sendiri pun sakit. Sebab tu bila kesakitan daripada umat, benda-benda tu penuh dengan hikmah. Kalau Nabi Allah timpakan penyakit kepada dia untuk dinaikkan darjat kita selaku umat, kalau diturunkan bala sakit sebagainya, maka itu sebagai kafarah daripada dosa kita. Bagaimana dalam hadis Nabi sebut, ma min muslimin yushaku bi syaukatin, tidaklah daripada orang Islam yang tersusuk dengan satu duri. Dan kadang-kadang gagau-gagau cap kena selumak, kena duri. Fama fauqaha, dan penyakit-penyakit ataupun kesakitan yang lebih daripada itu, illa kutiba lahu biha, melainkan Allah tulis bagi dia itu dengan sebab dia ditusuk dengan duri ataupun sakit tadi ni, darajatan. Allah penaik darjat dia. Wa muhiyat anhu biha khati'atun, dan dihapuskan baginya satu dosa. Tu jadi hikmah penawak bagi kita balik. Nabi dulu pun Allah uji dengan sakit. Kita berasa kita sakit tak apa, bila Nabi pun sakit. Tapi kalau tak pernah dengar Nabi sakit, kita lemah perut selalu. Sakit ni gimana ni? Orang Islam kita ni, orang muslimin, kalau ditimpa bala sekalipun, tetap mereka juga dalam keadaan sabar menghadapi bala, berubat, tidak menafikan kesabaran. Bila kata sabar, tangan maka ubat, bukan dia. Nabi pun suruh berubat, tu sabar. Nabi-Nabi bila ditimpa dengan penyakit sakit teruk pun, mulut mereka sentiasa menyebut nama Allah. Hati mereka pun tak lupa. Sedangkan sakit yang ditimpa ke atas Rasul itu mengangkatkan darjat yang tinggi di sisi Allah.
Tu yang kata rasul-rasul yang Allah utus dekat kita. Makna apa saja perkara yang berlaku kepada nabi-nabi dan rasul itu tidak mencacat dan melekehkan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah. Apa saja yang berlaku itu jadi contoh bagi umat. Kalau itu berlaku pada rasul, kita kepada manusia biasa ni, benda tu pasti boleh berlaku. Dan susah senang, dan susah hidup. Ada rasul-rasul yang susah hidup. Siapa dia rasul yang susah hidup? Nabi Isa. Nabi Isa ni rumah pun tak ada. Kalau Nabi-Nabi lain Rasul ada rumah. Nabi Isa rumah pun tak ada. Sebab tu nanti di hari kiamat dalam kitab Qurtubi sebut. Apabila orang-orang yang dihumban di dalam neraka di kalangan orang yang susah. Ada 4 ahli neraka bagi alasan. Bagi alasan dalam kitab disebut. Tuhan tanya, malaikat tanya mereka, sebab apa hampa dulu ni Allah, sebab apa ya Allah humban hampa masuk dalam neraka ni? Kami kalut kaya. Duk kalut urusan penjagaan lagu ni, jawatan lagu ni. Malaikat kata, tu mana lebih kaya hang dengan Sulaiman? Siapa lebih kaya hang dengan Sulaiman? Hang perintah apa negeri? Sampai tak ada semayang puasa ni. Menyebabkan Allah humban dalam neraka. Nabi Sulaiman lagi sakan daripada tu. Bukan setakat orang. Dengan jin-jin menatang semua dia kawan yang dia atuk. Lebih hang ke lebih Sulaiman? Lebih Nabi Sulaiman. Tak ada alasan hang nak terlepas daripada neraka sebab senang ataupun kaya hang susah kaya terlampau nak jaga banyak jawatan. Itu tanya pula satu kumpulan ahli neraka yang lain. Hampa ni pasal apa Allah humban dalam neraka? Kami susah nak cari makan apa semua sampai tak dan semayang. Ada orang kita kan kadang-kadang kalut maghrib duk padang ni. Jumaat orang duk bang Jumaat dia duk kira tanggung misi rumput lagi pergi duk misi batas. Misi batas apa tengah-tengah hari Rembang. Maghrib orang kalut pergi masjid maghrib pendek. Dia duk kerja pergi duk kutip padi angin ni. Ini contohlah. Tempat saya ada, tempat tuan-tuan merasa lebih kurang tu. Dah gak gitu je kita tengok kalut dengan cari makan susah. Orang tanya awak siapa banyak, anak banyak, tanggungan banyak. Sampai tak ada nak buat amal ibadat. Yang puasa sikit apa pun tak ada. Tuhan kata mana lebih susah hang dengan Isa. Isa rumah pun tak ada. Rumah pun tak ada. Menikah pun tak ada. Memang Isa. Alasan tu tak boleh. Tanya pula satu kumpulan manusia yang lain. Hampa ni pasal apa yang tak buat ibadat? Tak tunai perintah Allah. Kami sakit teruk. Sakit sampai tak semayang, tak puasa. Bunyi pun Tuhan tahu . Oh, ayat tu. Kadang-kadang dia tanya, awak ni Tuhan pun tahu . Memanglah Tuhan tahu. Tuhan tanya dia abang atau dia sakit teruk. Tuhan kata mana lebih dahsyat sakit berbanding dengan Ayub. Nabi Ayub lagi dahsyat 17 tahun. Dia cerita dah dalam tafsir dulu. Dia jadi mengenyam badan ni. Garu dengan kayu, patah kayu. Ambil tanah kuih, kelai tanah, garu dengan jari, terbit kuku. Tapi tak terbit ulat lah. Gapai ni luar dalam. Belah dalam pun jadi, belah luar pun jadi. Mana lebih dahsyat Allah uji dengan Nabi Ayub. Dah lah miskin jatuh habis, reta jadi habis, terbakar habis. Iprit dia bakar. Liau, tak ada apa, tinggal tapak kan. Anak dia berapa orang? 7 orang. Dia tolak dinin, mati habis anak Nabi Ayub. Mana lebih teruk Allah uji dengan penyakit dan bala berbanding Nabi Ayub. Dia kata Nabi Ayub lebih. Tu pun Nabi Ayub tak pernah buat maksiat, duk taat ke Allah situlah sampai mati. Hampa alasan apa ada abang kata susah, abang kata sakit ni. Habis-habis tak lari nak semayang banyak. Semayang fardu janganlah duk tinggal. Ini alasan kita ni bila pun duk bagi alasan situ. Tu Tuhan tutup buang mulut tu sampai ke depan Tuhan pun dia nak tak mengaku. Lala Tuhan sil al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut duk bagi alasan tu sampai sudah. Jadi tak masuk neraka, ada alasan banyak. Saya ni tanggungjawab banyak apa semua. Orang lain nak banyak semayang sampai tu. Yang dia pasal apa tak ada nak semayang. Orang lain sakit lebih daripada tu lagi.
Kadang-kadang hak sakit tu rajin pergi sembahyang, hak sihat dia kona kot lain. Orang tua kata dia terror pergi kot lain. Pergi masjid tak larat, kayuh girek, pergi perak boleh ke? Lawan girek tu. Pergi masjid dan abang kata cekang. Pergi taklim boleh, saya belah saya aku tu. Ajak pergi masjid tak boleh duduk lama. Yang dia mengai tu. Daripada pagi sampai tengah hari, balik pasal lapang nasi. Balik-balik kasih ngikut tak pergi dah, pergi pula. Bukan boleh banyak pun saya jala, boleh banyak pada dia hari tak ni. Tapi itulah. Mayang celah mana alasan susah. Ni. Tuhan jadikan berlaku benda-benda macam ni kat Rasul. Bukan saja-saja Tuhan, jadi contoh kat kita. Kalau nisbah orang yang ada pimpinan yang besar, sampai tak ada nak semayang, puasa, apa, buat ibadat. Tu Nabi Sulaiman lagi besar perintahannya. Lagi besar. Kalau dia nak abang kata dia susah, tu Nabi-Nabi lain yang lebih susah, lebih pada tu. Pada Nabi Isa sampai rumah tak ada. Musafir sepanjang hidup. Nah, abang kata dia apa nama ni? Nabi lain lebih pada tu lagi. Setiap Nabi yang Allah jadikan kehidupan mereka tu sebenarnya jadi contoh dekat manusia yang lain. Nak bagi alasan bahawa tu Nabi-Nabi lain semua mengalami nasib yang lebih teruk lagi Allah uji. Bahkan Rasul-Rasul ni lagi dahsyat Allah uji. Lagi banyak ujian mereka lagi berat berbanding manusia yang lain. Inna asyaddal bala al-anbiya. Allah kuat sekali ujian tu ke atas jemaah para Rasul Nabi. Manusia tak boleh. Lentera dia. Tu yang kata sebab arat basyariah Rasul-Rasul tu sebenarnya menunjuk kata tu lebihnya para Rasul lagi lebih pada orang lain. Tetapi yang demikian setengah daripada barang yang menambah pada martabat. Nabi lagi kemuncak ujian daripada tu. Tu pun boleh menjadi manusia yang paling taat zaman dia. Zaman dia. Kita dalam urusan dakwah tak ada lagi sampai dibunuh. Nabi-Nabi lain sampai dibunuh. Tu ada seorang sahabat nama Khabbab bin Arat. Di Mekah. Dia duduk di Mekah. Waktu dia ni di kalangan hamba. Dia hamba orang. Tu satu hari tuan dia, saya lupa dah nama dalam sirah Imam Ibn Hisham sebut. Sebab dia ikut ajaran Nabi. Akhir tuan dia ikat dia di tengah batu. Bakar api belah bawah. Bakar api dengan ni. Masak belakang. Masak belakang. Lepas daripada Sayyidina Abu Bakar selamat dia. Sayyidina Abu Bakar tebuih dia. Tengok keadaan Allah khabar. Sayyidina Abu Bakar balik ambil duit ni. Berapa duit jangan buat dekat dia lagu ni. Dia pun orang macam hampa agak. Sayyidina Abu Bakar kata. Tuan dia kata awak nak tebuih kan? Tebuih main duit pada mampu gitu saja boleh duit agak aku. Sayyidina Abu Bakar tebuih. Bawa balik main. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Rasulullah marah. Dia mengadu apa? Dia minta supaya Rasulullah doa bagi mampu habis binasa apa-apa musyrikin ni. Turun ayat Quran dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna billahi wa hum la yuftanun. Walaqad Tuhan uji. Janganlah kamu sangka orang yang beriman bila kata beriman kamu tidak diuji oleh Allah. Orang beriman ni lagi Allah uji. Bila diuji fala ya'lamannallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Baru terbukti pengakuan dalam hati beriman dengan Allah sungguh. Turun ayat tu khabar sengap. La yatamannayal maut. Nabi kata dekat khabar, jangan sekali-kali bercita-cita minta bagi mati cepat. Ya Allah, matikalah akulah. Teruk aku tak boleh pergi ni. Lagu ni baik mati. Orang kita banyak betul. Jangan Nabi kata, walakin, tapi kalau nak doa lagu ni. Allahumma inka natil hayatu khairan li fa ahyini wa inka natil mamatu khairan li fa amitni. Ya Allah, seandainya kehidupan itu lebih baik untuk aku, maka panjangkan dan hidupkanlah aku. Tapi kalau mati itu lebih baik untuk aku, matikanlah aku dalam keadaan iman dan Islam. Nabi ajak gitu. Dia kata, lepas daripada tu, aku tak doa dah minta bagi mati. Sebelum tu doa kat Tuhan lagu nak minta bagi mati. Ni tak tahan ni, masak belakang tu tak ni. Ni, kalau kutih buat luk pun boleh. Masak belakang, kena panggang. Sampai era zaman Sayyidina Umar dia hidup. Dia Umar selalu pergi rumah dia kata, Khabbab buka baju Ustaz, nak tengok. Dia buka baju, Sayyidina Umar teriak tengok. Dia kata, hang sabar lah.
Aku pun diuji oleh Allah tapi tak boleh lawan lagu hang normal dah. Masak belakang. Itu ujian ni apa. Lagi dahsyat pada kita. Kita mana ada orang tangkap panggang pun. Dah lah yang berlaku zaman-zaman dulu ulama dibunuh gitulah. Tapi nak banding dengan cabaran umat di awal, dahsyat apa lagi. Itu semua menjadi contoh bagi kita umat di belakang. Kadang-kadang berlaku pada Rasul, kadang-kadang berlaku pada para sahabat. Sahabat ni menjadi contoh kita. Nabi suruh ikut sahabat. Sebagai kita kata pengkuat dakwah. Diperkuatkan Nabi ini dengan jemaah para sahabat. Ini semua sahabat jadi contoh kat kita. Sebab tu Nabi kata bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Mana sahabat pun yang kamu nak ambil sebagai pedoman semua memberi hidayah. Itu kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini menunjuk tinggi derajat para rasul walaupun menghadapi pelbagai ujian. Semua rasul ni ada ujian. Dalam kitab Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah ada cerita buat sejarah-sejarah kehidupan kesusahan yang mana ditempuh oleh para rasul. Dalam bab ilmu ada ulama-ulama kita karang dalam kesusahan menuntut ilmu nabi-nabi ni lagu mana. Ini sebagai pengubat kita selaku umat ni tu rasul-rasul pun susah payah begitu Allah uji. Bukan menunjuk kata hina, tapi nak abang darjat mereka lagi tinggi. Tengok hamba aku walaupun ujian yang besar mereka sabar. Nabi suruh kita ikut jejak langkah para rasul ni lah. Sebab tu Nabi puji orang-orang yang mampu sabar apabila ditimpa bala. Ajaba abrul mu'minin iza asabathu dharra'u sabar wa iza asabathu syarra'u syakar. Nabi kata aku kagum. Kita bahasa kita kata aku respect lah. Nabi kata orang-orang Islam yang sempurna bila mengenai mereka ini dengan bala ujian Allah. Sabar iza asabathu dharra'u sabar wa iza asabathu sarra'u syakar. Tapi bila diuji dengan nikmat yang besar pun mereka tak lupa ke Allah. Hak ni paling hebat kali. Tapi Tuhan letak kita tu hak terbaik kan. Tuhan letak kita lagu ni eloklah. Kita duk minta bagi lebih daripada tu, kita tak nak tanggung dudukan kita tu. Tu habis matan dia tu. Faqad ittadaha laka tadammunu kalimatay syahadati ma'a qillati hurufiha li jami'i ma yajibu 'ala al-mukallafi ma'rifatuhu min aqaidil imani fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Maka sesungguhnya telah nyatalah bagi kamu terkandung dua kalimah syahadah ini serta sedikit hurufnya. Dia kata nyatalah ni nak buat kesimpulan berkenaan dengan kalimah syahadah. Ini dia buat benda-benda isi ataupun kandungan yang penting dan besar-besar dalam sangkutan syahadah kita Muhammadur Rasulullah ni. Jadi kata musannif Imam Sanusi rahimahullah, nyatalah bagi kamu ya talibal ilmi terkandung di dalam syahadah ini syahadah la ilaha illallah dan syahadah Muhammadur Rasulullah ini serta sedikit hurufnya. Perkataan dia sikit saja, la ilaha illallah, yang kedua Muhammadur Rasulullah, tetapi makna dia mempunyai maksud yang panjang lebar. Ni Allah pilih dua kalimah ni yang terkandung makna yang banyak serta sedikit lafaz ataupun huruf dia. Dan huruf la ilaha illallah pun sikit, Muhammadun Rasulullah pun sikit. Ulama kata lebih kurang dalam 24 huruf. 24 huruf saja kalimah yang pendek tapi makna dia begitu panjang dan lebar. Bagi sekalian barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan dia walaupun pendek saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terkandung segala aqaid iman di dalam tu. Bila sebut kata Allah Ta'ala sahaja Tuhan, maka Tuhan ini apa sifat Tuhan yang mesti kita kena tahu, kita kena kenal. Walaupun pendek kalimah, dia panggil jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim dalam perkataan ucapan yang nisbah bagi manusia, dia ada kalam-kalam ataupun kalimah yang tertinggi, dia panggil jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni kalam-kalam yang jitu. Orang Melayu kata kalam jitu.
Orang Kedah kata kalam pukai. Pukai. Makna walaupun pendek sikit, makna dia pukai. Kan? Orang Kedah tahu pukai. Kan? Itu yang kata kalimah jawami'ul kalim tu. Walaupun lafaz dia sedikit, ini salah satu khususiat keistimewaan yang Allah anugerah dekat Nabi kita. Antara beberapa keistimewaan yang disebut dalam riwayat mengatasi nabi-nabi yang lain, salah satu dia jawami'ul kalim. U'titu jawami'ul kalimi. Dia anugerahkan daku, Nabi kata, Allah bagi perkataan aku yang jitu, perkataan yang pukai. Walaupun lafaz dia sedikit, tapi makna dia begitu panjang lebar. Sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab syarah hadis ni banyak tu. Macam Sahih Al-Bukhari. Walaupun matan Bukhari ni, dalam hadis Bukhari ni 7,563. Tapi syarah dia, matan dia 4 juzuk. Syarah dia yang masyhur Fathul Bari 24. Nak hurai maksud perkataan Nabi itu panjang lebar. Mai ulama lain hurai, lagu lain pula. Syarah dia. Nama Umdatul Qari Imam Badruddin Aini. 20 jilid lebih juga. Wahai hadis yang sama. Tapi nak menghurai kalam Rasulullah tu, tu dia panggil kalam pukai. Kita cakap banyak, isi tak ada. Kalau nak kelas mai, 2-3 patah yang boleh pakai. Sehari-hari kita duk cakap lah. Kan? Kalau himpun mai, ayak mai. Perasan tak ada apa patah hak ada isi. Hak lain tu semua jadi kulit ni. Kena tahu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, di kalam dia ni kalam yang pukai. Tu tengok dalam syarah-syarah hadis. Walaupun kadang-kadang matan hadis tu banyak tu ya. Tapi ulama syarah begitu banyak syarah. Imam Bukhari sendiri, tengok dalam Sahih Al-Bukhari, salah satu jenis hadis yang Imam Bukhari susun dia panggil hadis mukarrar. Hadis mukarrar ni hadis yang berulang kali. Jadi kita ngaji Bukhari ni 3 hadis tu ya. Hadis tarjamatul bab, yang kedua hadis mu'allaq, yang ketiga hadis mukarrar. Hadis mukarrar ni banyak dalam Bukhari, beribu. Hadis diulang. Kadang-kadang satu hadis 15 kali Imam Bukhari ulang. Sebab apa ulang? Tak ada hadis lain, bukan begitu. Daripada hadis yang sama, tapi diistimbatkan hukum berbeza. Hadis yang sama, tapi hukum yang terbit daripada situ tu kalam pukai, makna dia cukup banyak. Ni contoh bagi kita kata sedikit huruf tapi makna terkandung tu luas. Kita panggil kalam pukai. Dalam syarah di banyak-banyak syarah Bukhari, Faidul Bari, Anwar Shah Al-Kashmiri, Kanzul Mutawari, Maulana Zakaria Kandahlawi, 20 jilid lebih. Semua kitab besar-besar. Kalam yang sedikit huruf tetapi makna dia luas. Bagi sekalian barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan dia. Walaupun pendek, bukan banyak. 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tu dia merangkumi dan mencakupi segala perkara-perkara sifat-sifat yang wajib kita i'tiqad, iaitu sifat wajib dan istihalah. Daripada aqaidil iman, apa yang wajib tu? Iaitu daripada aqaidil iman barang ni, yang bersangkut pada hak Allah Ta'ala. Mana sifat wajib bagi Allah, sifat istihalah yang terkandung dibicara agak sifat mustahil kalau terkandung istihalah, dan satu sifat harus. Dan pada hak pada zat sekalian Rasul alaihimussalatu wassalam, yang bersangkut dengan sekalian Rasul, sidik, amanah apa semua. 2 kalimah sahaja. Bila buat pengakuan begitu, maka segala makna yang terkandung dan melazimi pun kita turut memperakui dan kita bersangkut dengan Rasul-Rasul. Itu kalimah pendek tetapi mempunyai makna dan maksud yang begitu panjang. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa la'allaha liikhtisariha ma'a ihtimaliha ala ma dzakarnahu ja'ala asy-syar'u tarjamatan ala ma fil qalbi minal Islam wa lam yuqbal min ahadin al-imanu illa biha. Disebabkan kalimah syahadah ini makna dia bersangkut dengan Allah dan Rasul, makna yang luas, dipilih oleh syarak
menjadi syarat penerimaan seseorang itu beriman masuk kepada Islam ini, mestilah mengucap dua kalimah syahadah ini akan datanglah. Dan kalimah yang pukai sekali dipilih sebagai prasyarat bagi seseorang yang nak masuk ke agama Islam, mesti mengucap dua kalimah syahadah ini. Tak dipilih kalimah lain. Dan ini ada dia punya sebab kandungan perkataan itu makna yang mencakupi berkenaan dengan Allah dan berkenaan dengan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung. Wala'allaha liikhtisariha ma'a istimaliha. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahlin nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.